Terima kasih Tuan Yang di-Pertua memberi ruang kepada saya untuk membahas rang undang-undang meminda Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mula dengan ulangi apa yang saya sebut tadi. Tadi saya sudah bangkitkan isu ini bukan rang yang kecil. Banyak perkara dibangkitkan walaupun tadi Menteri sudah kata ini bukan hal yang banyak ni dan bukan hal yang penting, hanya sedikit saja. Tapi itu bukan gambaran yang saya dapat walaupun saya bukan pakar dalam hal ini. Adalah jelas bahawa banyak perkara dibangkitkan. Jadi kalau Menteri tak mau ambil tindakan yang bertanggungjawab, iaitu menangguhkan, saya ingin minta Tuan Speaker adalah kuasa dalam hal ini. Tuan Speaker akhirnya adalah penentu isu ini, dan saya minta Tuan Speaker ambil tindakan yang wajar supaya dan memastikan bahawa kita tidak menangani rang penting ini dengan cara yang sekarang dibuat oleh pihak kerajaan, iaitu memaksa kita berbahas dalam beberapa minit sahaja dan menjerit macam apa ini? Ya. Kita fahamkah? Ini hal yang penting. Yang kita Muhammad, takkan buat tergesa-gesa. Yang Muhammad, saya dah bagi tahu tadi, biarlah saya sini duduk buat kerja saya lah, Muhammad. Ya, no problem. Ya. Baik. Saya minta Datuk Speaker menimbangkan dan ambil tindakan. Saya nak teruskan sekarang dengan perbahasan atas rang undang-undang ini. Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007, atau saya sebut dengan CMSA, Capital Markets and Services Bill Act, ya, dikuatkuasakan pada tahun 2007. Akta ini menyediakan perlindungan kepada pelabur dengan menghendaki wang permohonan pelabur sofistikated dipegang atas amanah dalam amalan penjanaan dana, meningkatkan standard pemegang amanah bagi pemegang debentures dan meluaskan peruntukan perlindungan pelabur kepada pelanggan-pelanggan institusi kewangan. Mengikut Suruhanjaya Security, ya, CMSA ini menjadi satu peristiwa penting pada masa itu, penting utama dalam langkah berterusannya untuk mengukuhkan rangka kerja pengawal silihan pasaran modal, menambah baik kecekapan pengurusan dan meningkatkan lagi perlindungan pelabur. Saya just quote daripada pengurusi Securities Commission Datuk Zarina Anwar dalam satu kenyataan pada masa itu, CMSA menyediakan tapak bagi kami untuk mencapai hasil utama pengawal silihan berhubungan dengan perlindungan pelabur, integriti pasaran dan kestabilan persistem. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin bangkitkan satu kes, ya, untuk di mana saya nampak berdasarkan fakta kes itu ada persoalan besar yang berbangkit tentang pihak-pihak yang terlibat dalam urusan itu, urusan yang menunjukkan berdasarkan laporan polis yang dibuat, dan 3 laporan polis dan 17 laporan kepada Suruhanjaya Securities itu ada penyelewengan. Itulah dakwaan yang dibuatlah dalam laporan itu. Dan malangnya dalam kes itu, saya akan terangkan butiran dia sekejap lagi. Pengurusi sendiri, Datuk Zarina, senyap mesti ada batasan itu. jawab cakap ini. Kalau tebal tu ni ada baca semua, Yang Muhammad. Tuan Yang betul? Mesti ada batasan jawab cakapan kita malam ni. Ya, saya tak akan baca semua ini. Saya akan pergi terus pada kes itu yang saya sebut. Kes yang saya sebut ini adalah bila syarikat security, bernama ECM Libra mengambil melaksanakan atau membuat beberapa langkah-langkah dan untuk mengambil alih satu syarikat 4 kali lebih besar bernama Avenue Capital Resources Berhad. Saya datang belum sampai ke bab itu. Pada masa itu bergabungan 2 syarikat ni dinamakan financial, dengan izin financial merger of the decade pada masa itu. Tapi inilah persoalan dia, ya. Siapa yang terlibat? Nama yang saya
dapat tahu satu nama adalah Kalimullah Hasan, Datuk Kalimullah Hasan kalau saya tak silap. Yang kedua yang terlibat adalah Yang Berhormat Rembau. Apa jadi syarikat Yang Berhormat Rembau adalah salah seorang pengarah dalam syarikat ECM Libra. Pada masa itu ECM Libra adalah syarikat securities yang kecil dengan modal lebih kurang 200 juta dan membuat permohonan kepada Kementerian Kewangan, ya, MOF, kepada MOF, Ministry of Finance, ya, MOF Inc. Yang pada masa itu pengurusi dia adalah bapa mentua beliau, iaitu menantu memohon kepada the son-in-law applies to the father-in-law dengan izin, ya, untuk kelulusan. Apa yang jadi? Syarikat yang bernilai lebih kurang 200 juta ringgit telah melakukan satu apa yang boleh dikatakan hostile takeover dalam keadaan itu dan menelan syarikat yang empat kali lebih besar. Sebab itu pada masa itu ini membangkitkan banyak persoalan dan antaranya adalah tuduhan, ya. Saya kata itu tuduhan sebab inilah tuduhan yang dibuat secara terperinci dalam 3 laporan polis dan 17 laporan kepada Suruhanjaya Securities dengan izin undervaluation, ya, of Avenue shares. Jadi persoalannya, Wan, Persoalan dia Security Commissions tidak jawab. Senyap, sunyi atas hal yang penting ini. Ini yang jatuhkan reputasi Securities Commission pada masa itu, pada tahun itu dan berterusan. Dan ini satu transaksi saja. Ada transaksi lain yang melibatkan Saim Dabi. Itu saya akan sebut lepas ni. Saya nak habiskan ini dulu, Tuan Speaker. So persoalan yang berlaku pada transaksi itu. Minta laluan. Satu, sebut nama saya, minta laluan. let me finish my No, description. you Saya nak habis fakta dulu. Sebut Lepas nama, tu you boleh minta jawab. laluan. Saya nak habis ini dulu. Ya. Saya nak bagi dulu. Satu, okey. Tuduhan yang apa ialah saham Avenue dikurangkan harga dia, undervaluation dengan izin. ECM Libra shares overvalued, dinaik harga dia supaya syarikat yang kecil 200 juta dinampak lebih besar dan boleh menelan syarikat yang 4 kali lebih besar. Jadi ini dikatakan unfair purchase terms, di antara dua-dua ini. Penasihat yang dikatakan bebas, KN Kenanga Berhad, dituduh memberi justifikasi yang tidak berasas. EGM ataupun mesyuarat agung khas dibuat untuk ECM Libra yang dikritikan oleh minority shareholders atau pemegang saham minority yang terlibat. Jadi isu dia di sini, ya, Tuan Yang Dipertua, adalah isu pokok dia ialah laporan semua dibuat sebab transaksi ini menarik perhatian bukan sahaja pemain-pemain besar di Malaysia, di seluruh dunia, pelabur daripada luar, dan image pasaran modal kita memang tercemar selepas transaksi ini dan beberapa transaksi lain. Saya minta penjelasan daripada kerajaan melalui Yang Berhormat Menteri, apakah jawapan daripada Suruhanjaya Securities tentang semua ini, ya? Saya tak tanya Rembau untuk jawapan. Saya tanya Yang Berhormat Menteri, sebab Menteri yang bertanggungjawab, ya? Menteri yang bertanggungjawab, ya, untuk membagi penjelasan, menjawab. Subang takut lah. Bagi laluan lah. Lepas laporan Bagi polis, laluan. 17 laporan ini, Bagi laluan lah. apakah jawapan dia, ya? Itu cannot yang be such a coward. You saya menunggu mention jawapan somebody's sebab name. You sampai bagilah sekarang laluan kita untuk saya tahu jawab. tak ada jawapan. Ha? Ya, tak ada jawapan. Subang, you sebut nama, you bagilah laluan. ringkaskan. Ya, saya akan teruskan. Ha? Ini hit and run. Itu macam transaksi yang pondan. pertama. Ha? Transaksi yang Hit and run kedua. macam bacul. Sebut nama, buat Jawab tuduhan, melalui menteri, ya. tak bagi laluan. Transaksi yang What kedua. kind of coward are you? Hey, Subang, what kind of coward are you? Alright. Tak bagi laluan. Okey. Okey. Tak bagi laluan. Saya bagi ruang. Ha. Saya bagi Cabai rasa pedas lah. Ni Ya, Ketua I'm giving you the Umum floor. arah baru nak bagi laluan. Kalau tidak takut, duduk. Dah bagi laluan.
Yang pertama salah, fakta salah. Saya bukan pengarah syarikat ECM Libra. Itu pun salah. Saya bukan board of director. Saya tak menentukan dasar. Saya bukan. Itu can check. Itu yang pertama salah. Yang kedua dari segi valuation. Valuation ni dia beberapa kaedah boleh buat valuation syarikat. Satunya net tangible asset. Memang betul net tangible asset, avenue asset pada waktu itu lebih daripada ECM Libra. Tapi kalau tengok dari segi penilaian, valuation, market capitalization, pasaran, lebih ECM Libra daripada Avenue Security, melambangkan bahawa pada waktu itu lebih banyak keyakinan diberi kepada satu syarikat daripada syarikat yang lain. Itu yang kedua. Tetapi yang akhirnya sekali, saya nak tanya ahli parlimen daripada Subang, kalau betul lah transaksi ini tidak diterima oleh minority shareholder, satu transaksi yang begitu teruk sekali, satu transaction yang tak boleh diterima langsung, apabila Avenue Security buat EGM untuk meluluskan transaksi ini. Saya nak tahu Subang, dia tahu tak berapa peratus daripada pemegang saham yang hadir di EGM tersebut telah lulus transaksi ini. Bukan hanya Kementerian Kewangan yang pada waktu itu pemegang sahamnya kurang daripada 30%, tetapi juga institutional shareholders daripada luar negara, daripada antarabangsa yang setuju transaksi ini adalah tidak kurang daripada 98% daripada shareholders that were present and voting. Kalau sekiranya ini adalah a deal that was undervalued, sudah pasti tidak akan dapat persetujuan yang begitu banyak, begitu ramai daripada pemegang saham. Yang Hormat ringkaskan ucapan Yang Hormat. Saya akan sambung. Yang Hormat. Kita kena lihat juga Yang Hormat. Lihat juga masa kita Yang Hormat. Ya. Saya faham benda ni Tuan penting, Speaker, tetapi ini melibatkan aset publik, aset awam yang dipegang oleh kerajaan Malaysia bernilai 800 juta ringgit yang ditelan oleh syarikat berkaitan dengan rembau yang 200 juta ringgit. Mekanisme itu berlaku telah dipersoalankan dalam laporan polis. Bukan laporan biasa, laporan polis menuduh tindakan jenayah dilakukan. Ya. So ini bukan hal ringan. Kita tak boleh, ini bukan 1-2 juta, 800 juta aset yang dimiliki oleh Ministry of Finance, MOF Inc. Ya. So kita perlu jawapan. Saya sudah dengar jawapan Rembau. Itu pandangan Rembau. Tak apa. Kita nak dengar daripada kerajaan, daripada Securities Commission. Ya, tadi apakah hasil siasatan? Tanya dah tadi. Ya. So Rembau tadi kata saya terima, okey, dia bukan pengarah. Okey, tak apa. Tapi hakikatnya ECM Libra tak apa, it's okay. Tak ada besar, ini bukan hal besar. Yang penting ECM Libra menelan ini. Apakah hal penting? Apakah yang berlaku dalam EGM yang dilakukan untuk Avenue Capital? Banyak complaints, irregularities dituduh berlaku dalam EGM itu. Minority Shareholders Watchdog Group telah membuat bantahan yang tegas atas perjalanan EGM untuk Avenue Capital. Kita tahu kerajaan Malaysia adalah shareholder yang signifikan untuk itu. Tapi siapalah pengurusi untuk Ministry MOF Inc. pada masa itu? Mantan Perdana Menteri, bapa mentua pada Merebau. Inilah yang isu yang dituduh. Adakah pengaruh yang tidak ada improper influence dalam transaksi ini? Ini yang saya jawapan yang kita perlu. Boleh saya mencela ni, Yang Berhormat? Sebab Yang apa? Kita menteri menjawab. Ini saya nak menjelaskan sikit. Saya nak tanya pasal deal Bayan Mutiara yang 1.2 bilion itu, di mana 1.2 bilion Bayan Mutiara itu pun satu permulaan. Yang Berhormat, boleh tanya? Yang Berhormat, Kota Belut. Saya nak habiskan cerita ni, Yang Berhormat. Saya nak minta tanya ni 1.2 bilion. Yang Berhormat, saya faham. Saya nak minta penjelasan ni, Yang Berhormat. Yang Berhormat, boleh minta penjelasan? Apa yang pelik dalam transaksi ini, Tuan Yang Dipertua, selepas ECM Libra, syarikat kecil menelan syarikat besar. Lepas itu, Securities Commission sendiri beri license untuk investment banking kepada saya dah dengar, Yang Berhormat. Yang Berhormat kata yang besar menelan yang kecil ni dah 5 kali kalau tak salah saya. Ini penting. Pasal ada orang tweet tu. Dia baca SMS tu. Ini yang menimbulkan kecurigaan tentang transaksi ini. Kita nak dengar menteri menjawab, Yang Berhormat. Kita minta jawapan daripada kerajaan, sebab sampai sekarang tiada jawapan daripada Suruhanjaya Securities tentang tuduhan semua ini. Dan ini telah menjatuhkan image capital markets Malaysia.
ya, yang dengan satu cara yang Sudahlah Mat, sudah. Ya, penjelasan. ya, silakan. Yang Perawat. Datuk Speaker. You get caught by your this thing. Ya, Datuk Speaker. Penjelasan. Okey, silakan Mat. Penjelasan. Saya lagi ingat lebih kurang 3-4 tahun dulu semasa dalam satu penyiasatan di Public Accounts Committee. Perkara ini dibangkitkan. Semasa itu saya menjadi seorang anggota di sana dan dengan jelas menunjukkan bahawa ada kegiatan oleh Yang Berhormat Rembau itu tidak is improper, dan tetapi masa itu lepas penyiasatan dibuat, pilihan raya menjadi dan saya pun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang mustahil adalah satu di antara, kalau saya tak silap, adalah di mana menunjukkan ada conflict of interest, di mana satu kesilapan besar telah dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, dan ada cadangan untuk tindakan diambil. Dan saya rasa dari apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Subang, nampaknya ada Yang Berhormat yang telah have become overnight millionaires. Ada dikatakan they are champions of the poor, tetapi menjadi apa dikatakan jobless, the richest jobless man in the country. Dan ini adalah satu di antara perkara yang perlu kita ingat. Peraturan mesyuarat tak boleh betul tu. Richest jobless man, you also. Saya setuju dengan prihatinan apa yang dibangkitkan tadi oleh Ipoh Barat, dan saya masuk dalam ucapan saya. Ada sikit lagi, ada satu ya, ya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Jadi saya sambung dengan, saya teruskan dengan isu seterusnya. Kata dekat habis tadi kan? Ya. No, Ya. ada isu yang kedua. Saya habis dengan isu tadi. Isu yang kedua saya ingin bangkit kita ada masa banyak kepada Yang Berhormat Menteri untuk jawapan. Hari ini habis Terus, jam 3 habis. Adalah berkaitan dengan ya. Saya sambung. Laporan GFI ya menunjukkan bahawa Malaysia adalah di dalam kedudukan 5 negara yang tertinggi untuk pelarian modal haram yang terbesar. Dan inilah satu isu yang patut diambil serius, ambil berat oleh kerajaan. Dibangkit beberapa kali dalam Dewan ni, dalam perbahasan dalam masa lain. Dan saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, apakah tindakan yang difikirkan oleh kerajaan Malaysia, oleh kerajaan untuk menangani masalah itu, ya? Apakah yang mereka akan buat untuk tangani isu aliran wang haram, ya, keluar daripada negara kita. Laporan yang dibuat oleh GFI atau Global Financial Integrity ini amat serius, sebab jumlah yang disebut dalam laporan itu sudah menunjukkan bahawa 10 tahun yang lalu ini wang yang keluar sudah mencecah 1 trilion, ya, 1,000 bilion ringgit wang Malaysia sudah lari dalam bentuk wang haram. Ini yang patut apakah tindakan yang sekarang diambil oleh kerajaan untuk dengan keadaan ini, sebab ini adalah impak yang besar atas image negara kita, khususnya berkaitan dengan pengurusan pasaran modal kita. Jadi akhirnya adalah berkaitan, nak bising apa ni? Tak payah dengar Mat, tak payah dengar Mat. Apa? Mesti dengar. Kita tak boleh berjalan macam ni. Kalau mereka nak bercakap-cakap, tak mau keluar, itu saja. Tak payah dengar Mat. Nak bising lagi boleh. Tak apa, kita biar dia bising. Biar mereka bising dulu. Ya. Betul. Betul. Saya pun penjelasan dari Muhammad Subang. Yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Subang ialah Global Financial Integrity Report. 10 tahun, 1 trilion ringgit dikeluarkan.
Sebahagiannya saya fikir munasabah. Mungkin ia melibatkan pelaburan Petronas. Tetapi kalau ikut anjuran Petronas, dia tidak belanja sehingga ratus bilion ringgit. Ini 1 trilion ringgit. Dan dia jelaskan apa maksud kebocoran ini. Dan mengikut GFI, istilahnya ialah wang haram, wang yang lari daripada cukai dan wang rasuah. Ini yang dijelaskan. Saya fikir wajar untuk penjelasan Yang Berhormat Subang untuk menuntut penjelasan rasmi dari kerajaan, khususnya Kementerian Kewangan, mengapa tidak ada siasatan ataupun laporan atau reaksi dari Bank Negara dan Suruhanjaya Security terhadap tuduhan yang begitu luas. India mencatat 500 bilion dolar untuk ekonomi yang jauh lebih besar, 500 bilion dolar dalam jangka waktu yang sama. Dan oleh kerana laporan itu diterbitkan, perbahasan terbuka di Parlimen di India menuntut Menteri Kewangan memberi penjelasan secara terperinci dan siasatannya berlarutan sehingga sekarang. Di Malaysia tidak ada reaksi sama sekali terhadap laporan itu dan Menteri Kewangan hanya diam terhadap kenyataan yang begitu serius. 1 trilion ringgit keluar dan kita tidak mau bincang. Apa pendapat Yang Berhormat Subang? Terima kasih pada Perkhidmatan PAU. Saya masuk pandangan yang dikeluarkan itu dalam ucapan dan saya minta siasatan seperti yang disebut tadi daripada Kementerian Kewangan. Saya juga ingin sebut di sini, Tuan Yang Di-Ketua, pada Mac 2011, Perdana Menteri sendiri sudah berkata dalam Dewan Yang Mulia ini dan bagi janji untuk menyiasat laporan pertama yang dikeluarkan oleh GFI. Tapi namun sehingga kini tidak sebarang siasatan dibuat atau dilaporkan balik kepada Dewan. Jadi itulah siasatan yang kita perlu dibuat oleh Kementerian Kewangan dan laporan dibuat kepada Dewan ini. Akhirnya satu isu lain yang perlu diambil berat oleh kerajaan dan Kementerian Kewangan adalah berkaitan dengan kajian yang dibuat oleh Transparency International dalam bentuk CPI atau Corruption Perception Index yang dikeluarkan, yang kita perhatikan daripada tahun 1995 kedudukan CPI kita adalah pada 23 dengan angka 5 rating ya, dengan izin 5.28. Selepas 16 tahun pada 2011 kita sudah terus turun menurun sehingga kedudukan kita pada 60 dan rating kita sudah turun juga kepada 4.3. Ini juga adalah satu isu yang penting yang ada impact yang serius kepada image pasaran modal kita, tarikan Malaysia kepada untuk pelabur-pelabur yang datang daripada luar dan harus diambil berat oleh kerajaan. Jadi saya minta daripada Menteri memberi pandangan apakah yang akan dibuat oleh kerajaan untuk menangani penurunan Malaysia dalam indeks CPI ini dan apakah mereka akan buat. Itu saja. Terima kasih. Yang Menteri menjawab.